Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kes baharu dicatatkan kemarin menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 190 orang. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan kes 190 ialah seorang lelaki berumur 42 tahun yang tiba ke negara ini dari Indonesia melalui Singapura pada 22 Februari 2021. Pengesanan kontak bagi kes ini masih giat dijalankan. Kes ini sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan di mana kelima-lima kes aktif dalam keadaan yang baik. ...664 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 14,321 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 49 kes. Sementara itu, 664 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 14,321 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 539 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 106,972 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Strategi pembahagian vaksin terbahagi kepada 3 fasa. Fasa pertama akan melibatkan petugas barisan hadapan, warga emas yang berumur 60 tahun ke atas dan pelajar-pelajar yang akan menuntut di luar negara. Fasa kedua bagi kaki tangan pusat penjagaan kanak-kanak, orang dewasa yang berisiko tinggi dan guru-guru. Manakala fasa ketiga melibatkan orang ramai yang berumur 18 tahun ke atas. Menurut Pengiran Dr. Muhammad Ali bin Pengiran Anak Rozlezana, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan, semakin ramai penduduk yang menerima vaksin yang diberikan secara percuma itu, semakin hampir negara mencapai imuniti kawanan atau herd immunity. Herd immunity katanya dapat mencegah penularan virus COVID-19 dan melindungi golongan yang tidak boleh menerima vaksin tersebut. Vaksin ini adalah diluluskan untuk individu-individu yang berumur 18 tahun ke atas. Bagi golongan individu yang mengandung, menyusukan anak damit, mempunyai sejarah yang alergi yang serius terhadap sebarang ubat ataupun vaksin lain, mempunyai sistem imuniti badan yang lemah akibat penyakit, atau mengambil ubat yang mempengaruhi sistem imuniti seperti ubat steroid, imunosupresan ataupun rawatan kanser. Mereka hendaklah memaklumkan kepada petugas kesihatan sebelum menerima vaksin. Vaksin COVID-19 diberikan secara suntikan ke bahagian lengan atas. Pada masa ini, majoriti vaksin yang telah dihasilkan memerlukan 2 dos vaksin. Suntikan pertama adalah untuk membantu merangsang imuniti tubuh untuk mengenal pasti virus tersebut. Manakala suntikan kedua pula adalah untuk memperkuatkan sistem daya tahan badan kita ni. Kita ni memerlukan kedua-duanya untuk mendapatkan perlindungan yang terbaik. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi memaklumkan mengenai garis panduan peringkat kelima norma baharu bagi sekolah-sekolah memandu pengangkutan bas awam di bawah Jabatan Pengangkutan Darat dan kafe-kafe internet yang bermula hari ini 8 Mac 2021. Pengusaha atau pengendali sekolah memandu dan pengangkutan bas dikehendaki menyediakan kod QR yang bersesuaian dan mencukupi di premis atau kenderaan sekolah memandu dan pengangkutan awam masing-masing. Bagi memudahkan pelajar dan penumpang yang tidak mempunyai kemudahan untuk mengimbas kod QR, pengusaha atau pengendali boleh menyediakan buku daftar bagi mencatat butiran mereka. Memastikan setiap pelajar atau penumpang membuat pengimbasan aplikasi BruHealth atau merekodkan butiran peribadi dalam buku yang disediakan sebelum masuk dan sejurus sebelum meninggalkan premis atau kenderaan sekolah memandu dan pengangkutan awam. Mengamalkan langkah pembersihan dan sanitasi ke atas premis dan kenderaan termasuk tempat duduk dan peralatan yang digunakan sepanjang masa termasuk memastikan aliran udara atau ventilasi yang baik. Menjaga kebersihan diri pada setiap masa dan menggunakan sungkup muka bila berada di kawasan yang penuh sesak. Tidak digalakkan untuk bersentuhan seperti bersalaman. Mengasingkan diri dan tidak mengunjungi tempat awam dan segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan apabila merasa kurang sihat.
Manakala bagi pengusaha atau pengendali dan pengunjung kafe internet dikehendaki menyediakan kod QR yang bersesuaian dan mencukupi di premis masing-masing. Bagi memudahkan pengunjung-pengunjung yang tidak mempunyai kemudahan untuk mengimbas kod QR, pengurus premis boleh menyediakan buku daftar bagi mencatat butiran peribadi pengunjung. Memastikan setiap pelanggan atau pengunjung membuat pengimbasan aplikasi BruHealth atau merekodkan butiran peribadi dalam buku yang disediakan sebelum masuk dan sejurus sebelum meninggalkan premis. Mengamalkan langkah pembersihan dan sanitasi ke atas premis termasuk tempat duduk dan peralatan yang digunakan sepanjang masa. Mengamalkan kebersihan diri pada setiap masa tidak digalakkan untuk bersentuhan seperti bersalaman. Mengasingkan diri dan tidak mengunjungi tempat awam dan segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan apabila merasa kurang sihat. Pertubuhan Warga Emas Brunei WEB mengadakan majlis pelancaran 75 kali khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Majlis pelancaran diadakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaut. Majlis pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan, bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Awang Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don yang di-Pertua Pertubuhan WEB dalam ucapannya menjelaskan program merupakan usaha istiqamah sebagai matlamat baharu Pertubuhan Warga Emas Brunei. Program tersebut katanya juga sebagai pasambar istimewa WEB bersama-sama dengan warga emas di seluruh negara ke hadapan Majlis ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Istiqamah adalah sentiasa mengikut katakan kepada Allah SWT. Dalam Quran surah Hud ayat 112 menjelaskan, maka beristiqamahlah sebagaimana kamu telah. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis Khatam Al-Quran 75 kali khatam kali ketiga disertai oleh ahli Pertubuhan WEB dan warga emas di seluruh negara. Majlis dikelolakan bersama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Ahli Jawatan Kuasa Induk Majlis Al-Quran dan Biro Keugamaan WEB. Juga hadir Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis diserikan dengan tadabbur surah Al-Fatihah yang disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan. Katanya surah Al-Fatihah diturunkan di Makkah dan terdiri daripada 7 ayat. Surah Al-Fatihah iaitu pembukaan kerana surah tersebut adalah pembukaan atau permulaan Al-Quran. Kepentingan sejarah memang tidak dapat dipertikaikan kerana dengan memahami sejarah bangsa sendiri, ia mengukuhkan nilai-nilai teras bangsa Brunei dan membangkitkan perasaan cinta serta semangat patriotisme dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata penerbitan buku-buku tersebut sesuai dengan peranan persebar untuk menyebarluaskan pensejarahan tanah air di setiap peringkat dan apa yang lebih penting ialah memastikan ia sentiasa dihidupkan dan diperkekalkan sebagai lambang ketamadunan dan peradaban. Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan, bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin menekankan perkara tersebut semasa melancarkan buku penerbitan Persatuan Sejarah Brunei Persebar. Oleh itu, amat wajar bagi tumpuan untuk difokuskan kepada memastikan pensejarahan negara terus dihayati dan didalami, terutama sekali dalam kalangan generasi muda, agar mereka mempunyai kesedaran tentang asal-usul mereka, mempunyai ketahanan diri dan semangat jati diri yang kental. Dalam era globalisasi tanpa sempadan ini, kesedaran akan sejarah negara memainkan peranan kritikal sebagai benteng yang kukuh, lagi efektif dalam menghadapi cabaran luar yang boleh mengancam nilai-nilai teras orang Brunei. Pada masa yang sama, di sinilah juga peluang keemasan untuk memanfaatkan revolusi industri 4.0 demi meluaskan lagi skop serta kaedah penyebaran sejarah terutama kepada generasi baru. Tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan teknologi digital telah
dan terus membentuk dan mengubah kehidupan seharian kita, tidak terkecuali dalam usaha untuk meneruskan rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap tamadun negara bangsa. Sebanyak 6 buah buku karya yang ditulis dan dihasilkan oleh ahli-ahli persebar dilancarkan, iaitu The History of the Development in Education in Brunei 1950-1985, Politics and the Brunei Sultanate 1804-1904, and During the Storm to the Blessed Shores, Brunei Darussalam Educational Policies in 6 Decades, A Study of Developments and Challenges, Pengiran Bendahara Brunei dan Bendahara Malacca, A Comparison of Roles and Issues of Daulat Darhaka, Brunei's Culture in a Battle Nutshell, and Melayu Islam Beraja, Amanat 1984. Kebanyakan buku tersebut adalah terjemahan dari terbitan asalnya yang ditulis dalam bahasa Melayu kecuali buku Melayu Islam Beraja, Amanat 1984. Percetakan buku-buku berkenaan adalah atas tajaan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi mendukung pengamalan, penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai Melayu Islam Beraja yang menjadi dasar negara dan cara hidup bangsa Brunei. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Mohimin bin Haji Johari alias Jahari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, Majlis Pelancaran Buku Persatuan Sejarah Brunei Persebar diselajurkan dengan perasmian Mesyuarat Agung ke-8 bagi pemilihan dan pelantikan ahli jawatan kuasa yang baharu bagi sesi 2021-2023. Mesyuarat Agung tersebut diadakan di Pusat Sejarah Brunei. Dengan lantikan jawatan kuasa baharu, Persebar diharap akan dapat bergerak lebih aktif khususnya dengan melibatkan lebih banyak lagi kalangan generasi muda yang menjadi pewaris bangsa Brunei untuk sama-sama memelihara dan mengekalkan warisan bangsa Brunei yang bersandarkan kepada nilai-nilai Melayu Islam Beraja selaras dengan Wawasan Negara 2035. Penubuhan Persebar adalah bagi mendukung matlamat yang hendak dicapai oleh Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam bidang penyelidikan, pengkajian, pemeliharaan dan penulisan apa jua perkara yang berkaitan dengan pensejarahan Brunei. Beliau juga mengongsikan perkembangan yang telah dicapai dan perancangan Persebar. Kami merasa bersyukur kerana sekurang-kurangnya kami dapat bekerjasama dengan Pusat Sejarah, membantu bukan saja dalam bidang penyelidikan, bahkan menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan persejarahan Brunei untuk jadi bacaan dan rujukan di semua peringkat masyarakat Brunei, khususnya institusi-institusi pengajian tinggi. Dan insya-Allah kami juga merencana melalui jawatan kuasa yang baru insya-Allah untuk menerbitkan buku sempena puja usia kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Medina Sultan yang ke-75 tahun. Program Curahan Ilmu merupakan salah satu komitmen dan accountability yang besar dalam bidang pendidikan negara. Program tersebut diharap akan dapat memberi keselesaan dan lebih tumpuan dalam meningkatkan lagi peratus kelulusan peperiksaan golongan istimewa pada tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Osman alias Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, melahirkan harapan tersebut semasa melancarkan program Curahan Ilmu 2021 tuition percuma untuk pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan penilaian sekolah rendah. Program ini adalah tahun yang keempat. Sisi pembelajarannya bagi pelajar-pelajar PSR dan tahun ini seramai 53 pelajar-pelajar daripada 16 buah kampung turut serta dalam program ini. Ia adalah satu pencapaian yang ketara dari tahun ke tahun. Bilangan pelajar-pelajar terpilih meningkat dan keputusan peperiksaan PSR sangat cemerlang. Sabas dan tahniah kepada pelajar-pelajar berkenaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian peralatan sekolah kepada pelajar-pelajar program Curahan Ilmu 2021. Program memberikan tuition percuma kepada pelajar-pelajar tahun 6 yang akan menduduki peperiksaan sekolah rendah PSR dan akan diadakan setiap hari Jumaat dan Ahad.
Program tersebut merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Mengkubau dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Juga hadir Kenal Besara Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Haji Said dan Saidah binti Haji Wahid alias Burut Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Persatuan Penyanyi, Pemuzik dan Penggerak Seni 3P Negara Brunei Darussalam malam tadi mengadakan malam silaturahim bagi memperingati ulang tahun penubuhan Persatuan 3P ke-34 yang ditubuhkan pada tahun 1987. Majlis tersebut juga diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Majlis berlangsung di Hotel Mulia, Kampung Anggerik Desa. Pada majlis ini, ahli-ahli jawatan kuasa tadbir dan ketua bahagian persatuan tersebut yang baharu bagi sesi 2021-2023 masing-masing menerima surat lantikan. Lebih 100 orang ahli persatuan menghadiri majlis ini yang dihasrat untuk bertukar-tukar fikiran mengenai perkembangan industri kebudayaan dan merealisasikan visi persatuan, iaitu bersilaturahim antara sesama ahlinya serta menggerak seni dengan melakukan aktiviti sihat. Puan Haji Sadiah Haji Muhammad selaku. Baik, seterusnya saya sini siapa katanya? Yang mulia Puan Haji Muhammad.